Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatih Elisa binti Izzanuddin bersama dua orang rakan saya iaitu Anissa Sahida dan juga Hafizah Adlin akan membentangkan pendekatan ataupun intervensi yang telah kami pilih untuk memperbaiki masalah komunikasi, bahasa dan pertuturan murid berkeperluan khas. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, pendekatan yang kami pilih adalah lebih baik jika kita faham apa sebenarnya maksud intervensi. Jadi, intervensi merupakan proses yang membekalkan perkhidmatan, pendidikan dan sokongan kepada kanak-kanak yang berisiko atau yang mengalami kelambatan dalam perkembangan fizikal atau mental yang akan mempengaruhi perkembangan dan menghalang pembelajaran. Pendek kata, ia merupakan satu proses yang membekalkan perkhidmatan, pendidikan dan sokongan kepada kanak-kanak berkeperluan khas di mana yang dia punya ketidakupayaan ataupun keperluan khas tu akan berisiko untuk melambatkan perkembangan dia dan seterusnya dia akan memberikan kesan dalam pembelajaran. Selain itu juga, intervensi mampu meningkatkan kemahiran kognitif, bahasa, sosial dan emosi dalam kalangan kanak-kanak kurang upaya, termasuklah mereka yang berisiko untuk alami masalah dalam pembelajaran. Mana contohnya, kalau budak tu ada masalah pendengaran, jadi ia akan intervensi awal ni berfungsi untuk berikan sokongan ataupun mungkin adalah cara-cara untuk memastikan dia punya ketidakupayaan pendengaran tu tak akan beri kesan kepada pembelajaran dia. Kita tahu yang kadang-kadang kita tahu yang budak masalah pendengaran ni dia mampu berfikir dengan baik tapi disebabkan dia tak mampu mendengar, itu menyebabkan terencatnya masalah perkembangan bahasa dia. Okey, selain itu juga, intervensi adalah berperanan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dan juga keluarga yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas. Kenapa keluarga? Sebab kita tahu yang intervensi awal adalah langkah awal yang diambil oleh keluarga ataupun ibu bapa. Sebab selalu intervensi awal ni memang family lah yang family punya rancangan, bukan cikgu. Sebab cikgu kalau intervensi awal itu dah kira lambat lah sebenarnya. Okay. Jadi dia memberikan sokongan dan keperluan daripada beberapa aspek perkembangan, contohnya daripada segi fizikal, kognitif, komunikasi, sosial dan emosi serta adaptasi. Means intervensi awal ni difokuslah pada apa yang saya sebut tadi, dari segi luaran, daripada dalaman, juga macam mana dia nak handle dia punya emosi dia. Okay. Seterusnya, intervensi awal ni terdiri daripada pelbagai terapi atau perkhidmatan. Contoh kita ada terapi cara kerja, terapi fisio, terapi pertuturan dan khidmat sokongan untuk keluarga yang mempunyai anak-anak masalah berkeperluan khas. Kalau dalam pengupasan kami pada petang ini, kami akan menerangkan terapi pertuturan. Walaupun kita tahu yang cikgu tak boleh buat terapi pertuturan, tapi kami cuba untuk buat something yang something yang dekat dengan terapi pertuturan ataupun dekatlah dengan macam mana kita nak baiki masalah komunikasi dan bahasa kanak-kanak murid berkeperluan khas. Baiklah, kita dah tahu apa itu intervensi, iaitu something, maksud saya bukan something, tapi merupakan satu proses yang membekalkan sokongan kepada kanak-kanak dan juga keluarga daripada beberapa aspek seperti fizikal, mental, emosi dan juga itulah lagi dia punya perkembangan dia. Jadi apa kelebihan umum intervensi ni? Yang pertama adalah meningkatkan peluang kejayaan dan persaingan dengan rakan tipikal. Apabila intervensi awal diberikan kepada kanak-kanak murid berkeperluan khas, sekaligus sebenarnya kita telah membuka peluang untuk dia berkembang. So, kita tahu kan yang intervensi ni kita bagi sebab kita tak nak ketidakupayaan dia tu menghalang daripada dia untuk berkembang dalam akademik lah terutamanya. Jadi, bila kita berintervensi awal, kita akan buka jalan untuk dia berjaya, untuk dia boleh berkembang dengan baik. Contohnya daripada segi bahasa, dia boleh berkembang dengan bahasa. Mungkin dia lambat, tapi dia still boleh ikut milestone tu. Contoh macam pendengaran tu kan. Contoh kalau buat masalah pendengaran, intervensi awal dia adalah bahasa isyarat. Jadi kalau dia kecil, dia tak dapat dengar, tapi kita dah dedahkan dengan bahasa isyarat, dia juga mampu berjaya seperti kanak-kanak lain. Jadi bila dah mampu berjaya tu, it means dia juga boleh bersaing dengan rakan-rakan tipikal yang lain lah yang tak ada masalah berkeperluan khas.
Okey, yang kedua adalah menyediakan sokongan kepada ibu bapa dan keluarga. Sebab kita tahu intervensi ni dia bukan sahaja melibatkan keluarga, tapi ia juga melibatkan kerjasama daripada pakar-pakar. Contohnya daripada pakar terapi ataupun pakar audiologi dan juga pakar kanak-kanak. Kita kan intervensi ni dia melibatkan parents dan juga pakar ataupun multidisciplinary team lah. Pakar-pakar yang tim yang terdiri daripada pakar-pakar yang tertentu. Jadi ia memberikan sokongan lah kepada parents dan keluarga terutamanya yang mana pertama kali menghadapi masalah anak yang mempunyai berkeperluan khas. Okay. Jadi dia beri sokongan lah macam mana what to do kalau kat rumah kan. Sebab contoh kita dah hantar ke pusat intervensi, apa yang kalau kat rumah kita nak sambung macam mana. Macam tu lah. Okay, yang ketiga ialah memperoleh pekerjaan dan melanjutkan pendidikan di universiti. Contohnya bila kita berikan intervensi awal, it means dia dah boleh berkembang. Kita mampu, kita tolong dia untuk berkembang. Jadi bila mampu berkembang, dia berjaya. Dia berjaya macam awal dia cakap meningkatkan peluang kerjaan. Jadi selain itu juga kita membuka peluang pekerjaan untuk dia. Contohnya kalau murid autism, dia kurang mampu untuk berkomunikasi, tapi sebab kita bagikan intervensi awal, dia mampu untuk berkomunikasi yang baik dan seterusnya dia boleh mendapat peluang pekerjaan yang tinggi lah. Walaupun kita nampak dia sebagai autism, tapi orang boleh percaya yang dia boleh bekerja. Dan selain daripada bekerja, dia juga boleh melanjutkan pendidikan di universiti. Contoh macam ada student daripada IPG KIK kan, yang Hoshi tu, dia dapat intervensi awal bahasa isyarat daripada ibu bapa dia. Jadi dan seterusnya disebabkan intervensi awal itulah yang parents dia tak stop bagi bahasa isyarat dia kecil kan. Walaupun parents dia first time dapat anak yang pekak, tapi dia mampu sampai melanjutkan pelajaran di universiti. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan autism. Okay. Sebenarnya murid berkeperluan khas masalah autism kami pilih sebagai murid yang kami nak lakukan intervensi ni ke atasnya. Maksudnya intervensi kami adalah fokus untuk murid autism. Okay. Jadi bila kita dah fokus kat budak autism, kita kena tahulah apa maksud autism tu sendiri. Jadi autism ataupun ASD singkatan dia yang bermaksud Autistic Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat bervariasi, iaitu spektrum. Spektrum tu dia macam spektrum warna. Dia ada pelbagai. Means dia ada pelbagai lah masalah. Contohnya daripada masalah komunikasi, masalah dia berinteraksi dengan orang sekeliling dan juga kemampuan dia untuk berimajinasi. Sebenarnya banyak je lagi autism ni dan sebentar lagi akan dikupas oleh saudari Anissa Syahidah. Tapi sebelum tu kita tahulah definisi umumnya autism ni. Dia someone yang kanak-kanak yang mempunyai masalah fungsi otak yang kompleks. Di mana kita tengok dia macam biasa je, tapi sebenarnya deep inside kita tahu apa sebenarnya dia tengah fikirkan. Jadi itulah. Dan juga dia mempunyai masalah komunikasi. Mungkin dia faham apa orang cakap, tapi dia tak mampu nak cakap balik sebab dia punya fokus tu terganggu ataupun yang sedemikianlah. Okay. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Anissa Syahidah. Terima kasih diucapkan kepada Fatin Elisa. Saya akan sambung pembentangan dengan permasalahan utama kanak-kanak autism dari aspek semantik. Yang pertama, kanak-kanak autism dikatakan mempunyai bahasa mereka tersendiri iaitu idiosyncratic yang bermaksud frasa dan ayat yang dihasilkan oleh mereka merupakan frasa dan ayat yang unik. Dan mereka menunjukkan proses semantik yang ganjil yang boleh mengurangkan kefahaman seseorang apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Yang kedua ialah mampu mengingati perkataan-perkataan yang mereka pelajari tetapi gagal membuat generalisasi untuk menggunakan perkataan tersebut dalam situasi baru. Contohnya macam di sekolah, cikgu ajar mereka untuk duduk, mereka dapat buat. Tapi bila di rumah, mak dia suruh dia duduk, dia dah tak dapat buat sebab di rumah merupakan situasi yang baru bagi kanak-kanak autism tersebutlah. Okey, yang ketiga ialah kesukaran untuk mengorganisasikan, menggunakan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ialah menghadapi masalah dari segi penggunaan bahasa. Contohnya kanak-kanak autism ni tak tahu beza
bila nak guna aku, bila nak guna saya. Mungkin boleh jadi mereka akan guna aku untuk cikgu mereka, dengan cikgu mereka. Macam itulah. Okey, seterusnya. 3 tahap autism merupakan sasaran intervensi yang kami pilih. Tahap yang pertama ialah memerlukan sokongan, tahap yang kedua memerlukan sokongan yang sangat kuat dan tahap yang tiga memerlukan sokongan yang sangat kuat. Okey, murid-murid pada tahap 1 menghadapi kesukaran memulakan interaksi sosial, masalah organisasi dan perancangan menghalang kebebasan. Maksudnya, murid-murid autism pada tahap 1 ni boleh berinteraksi dengan orang lain tetapi mesti orang lain yang memulakan interaksi tersebut. Dan disebabkan mereka susah untuk mengorganisasi idea dan merancang ayat-ayat dalam pemikiran mereka, ini boleh menghalang kebebasan mereka untuk meluahkan sesuatu. Dan yang tahap kedua, murid autism pada tahap kedua menghadapi interaksi sosial yang terhad kepada minat yang sempit dan tingkah laku yang terhad dan berulang-ulang. Maksudnya murid-murid autism pada tahap kedua ini mereka boleh berinteraksi tetapi terhadap benda yang mereka minat saja. Contohnya macam murid tersebut minat kereta api. Mereka akan minatlah untuk bercakap-cakap tentang kereta api. Sekiranya topik kereta api tersebut diubah kepada topik masak-masak, mereka dah hilang fokus. Mereka dah tak nak dah berinteraksi dengan orang tersebut. Dan tingkah laku yang terhad dan berulang. Maksudnya mereka suka mengulangkan sesuatu yang mereka selalu buatlah. Contohnya macam mereka suka ketuk meja, mereka akan ulang-ulang untuk ketuk meja. Dan yang ketiga, defisit yang teruk dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. Maksudnya mereka sangat sukar untuk berinteraksi secara lisan. Mungkin kita boleh berinteraksi dengan mereka melalui gambar ataupun video dan lain-lain lah. Dan kesukaran menukar fokus atau tindakan, mereka sangat sukar untuk fokus dengan sesuatu dan sukar untuk mengambil tindakan lah. Contoh kalau kita arah mereka duduk, mereka memang tak dapat nak bertindak sebab mereka tak fokus dan susah nak bertindak. Okey, seterusnya ialah intervensi yang kami pilih ialah permainan cikgu cakap. Permainan cikgu cakap merupakan adaptasi daripada permainan Simon Says dengan beberapa modifikasi dari segi jumlah perkataan mengikut tahap dan kesesuaian serta penggunaan bahasa Melayu. Contohnya, makin tinggi tahap teruk kanak-kanak tersebut, makin rendahlah ayat yang digunakan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan dengan Hafizul. Okay, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anissa atas penerangan tersebut. Jadi sekarang kita akan pergi dengan lebih mendalam bagaimana intervensi ini dilakukan, iaitu intervensi cikgu cakap ini dilakukan. Okey, secara umumnya terdapat 6 langkah utama dalam melakukan intervensi ini. Jadi yang pertama, murid berhadapan dengan guru dan guru juga perlu berhadapan dengan murid. Jadi pentingnya murid dengan guru ni saling berhadapan supaya mereka dapat fokus antara satu sama lain semasa intervensi ini dilakukan. Okey, langkah seterusnya ialah guru memberi arahan ataupun soalan berdasarkan kamus cikgu cakap. Okey, kamus cikgu cakap ni apa? Kamus cikgu cakap ni merupakan bahan visual ataupun gambar bagi memastikan kefahaman murid terhadap soalan ataupun arahan dan sebagainya. Okey, langkah seterusnya ialah setiap arahan atau soalan akan dimulakan dengan cikgu cakap ataupun saya cakap. Contohnya kalau cikgu yang memulakan arahan, ayat yang pertama akan berbunyi cikgu cakap. Contohnya cikgu cakap melompat. Ataupun saya cakap ini digunakan bagi murid-murid. Murid cakap, saya cakap berdiri, saya cakap baring, saya cakap duduk dan sebagainya. Okey, langkah yang keempat ialah murid mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Jadi guru perlu memastikan setiap arahan adalah jelas, tone suara sesuai dan menarik perhatian murid. Jadi sangat penting bagi guru ataupun cikgu memastikan suaranya jelas,
sesuai bagi menarik perhatian murid supaya murid dapat fokus terhadap arahan dan soalan yang diajukan. Sekiranya murid menguasai tahap kesukaran yang pertama, guru boleh melakukan tahap kesukaran yang seterusnya. Jadi dalam intervensi ini secara umumnya terdapat 3 tahap kesukaran yang berbeza. Tahap kesukaran yang pertama, tahap kesukaran yang kedua dan tahap kesukaran yang ketiga. Jadi, di akhir intervensi, murid mampu menyebut dengan jelas, memahami arahan dan menggunakan perkataan dalam konteks yang sesuai. Okay, maksudnya dalam bila mereka dah mahir di akhir intervensi ini, mereka mampu menggunakan perkataan yang sesuai, dalam konteks yang sesuai dan dalam situasi yang sesuai. Okey, baiklah. Sekarang kita akan lihat bagaimana intervensi cikgu cakap ini dilakukan melalui tahap kesukaran yang berbeza, iaitu 3 tahap kesukaran yang berbeza. Cikgu cakap sentuh bahu. Cikgu cakap sentuh siku kanan. Saya cakap, pegang botol air dan tunjuk buku. Okay, sekarang kita akan beralih kepada kelebihan ataupun manfaat daripada intervensi cikgu cakap yang dilakukan sebentar tadi. Okay, yang pertama, dapat meningkatkan semantik murid-murid. Contohnya macam dalam tahap kesukaran yang pertama dan tahap kesukaran yang kedua, guru menggunakan kamus cikgu cakap dengan bantuan visual dapat meningkatkan kefahaman murid-murid dari segi arahan yang diberikan. Dalam masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran berbahasa ekspresif dan reseptif murid-murid. Contohnya macam dalam tahap kesukaran yang ketiga, murid-murid ini sudah berkemampuan untuk memberi arahan dengan baik serta menerima arahan dengan baik. Mereka faham akan arahan yang diterima, mereka mampu memberi arahan semula. Okay, seterusnya ialah dapat meningkatkan kosakata dan kemahiran berfikir. Contohnya, bagi semua tahap kesukaran, murid-murid ini akan diberikan dengan arahan yang melibatkan penggunaan perkataan yang berbeza-beza. Maksudnya, kosakata ini dapat ditingkatkan melalui pendengaran dan peniruan daripada guru mereka sendiri. Okey, seterusnya ialah dapat meningkatkan kemahiran mendengar dan kepekaan. Yang ni amat pentinglah bagi murid-murid dalam intervensi ini sebab setiap arahan perlu didengar dengan baik dan mereka perlu peka terhadap arahan, apa arahan yang diinginkan, apa yang mereka perlu lakukan. Yang seterusnya ialah dapat menajamkan memori dan daya ingatan serta dapat meningkatkan kemahiran psikomotor. Contohnya dalam setiap kebanyakan arahan adalah untuk murid-murid ini melakukan pergerakan. Contohnya sentuh siku, sentuh bahu, angkat botol. Dalam masa yang sama,
dapat meningkatkan kemahiran dari segi motor halus, jari jemari, motor kasar, otot-otot yang besar seperti pergerakan tangan dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.